Bid'ah ada dalam agama. Siapa yang tak nak bincang bab bid'ah, maka dia seolah-olah kurang membaca. Baca, bukalah kitab mazhab Syafi'i, akan ada bab bid'ah. Imam Nawawi menghukum bid'ah sapu tengkuk masa ambil wuduk. Dia kata bid'ah kerana hadisnya tidak sahih. Dan bab bid'ah ni kita jangan tengok niat orang yang buat. Sebab niat memang baik. Tak ada orang buat bid'ah niat jahat. Orang buat bid'ah ni memang dia nak ibadat pada Tuhan, tapi cara dia tak kena. Maka sebab itu ulama hukum bid'ah. Orang yang sapu tengkuk tu, sebab dia beramal dengan hadis mashhur raqabah amanu minal ghil. Sapu tengkuk ni satu keamanan, perlepasan daripada belenggu. Maka dia amalkan, sedangkan hadis tu batil, hadis tak sahih. Maka Imam Nawawi kata bid'ah. Kalaulah Imam Nawawi hidup zaman dan mengajar mazhab Syafi'i, dia kata benda tu bid'ah, agak-agak marah dah Ustaz Melayu. Entah-entah Imam Nawawi pun tak dapat tauliah, sedangkan dia bermazhab Syafi'i. So, apa kaedah bid'ah yang kita kena terima? Hatta mazhab Syafi'i bersepakat dengan Imam Syatibi yang bermazhab Maliki dalam isu ni. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah ni kita kena tengok situasi. Yang pertama, ibadat yang Nabi tak buat. Ibadat yang Nabi tak buat. Benda dalam agama Nabi tak buat, sedangkan keperluan untuk dilakukan di zaman Nabi tu ada, dan tidak ada halangan pun untuk Nabi buat, tapi Nabi tak buat. Maka yang sunnahnya tak buat. Contoh, Nabi salat raya, Nabi azan tak? Salat raya, kita salat raya azan tak? Tuan-tuan, raya tak tahu ni. Ha? Tak azan kan? Tak azan. Pasal apa tak azan? Sebab Nabi tak azan. Cuba kalau kita azan, solat raya ni kita panggil orang lambat datang ni, kita azan sikit, kita azan. Keperluan di zaman Nabi untuk panggil orang datang salat raya ada, dan azan pun dah ada zaman Nabi. Ada tak halangan kalau Nabi nak azan? Tak ada halangan pun, boleh Nabi azan, tapi Nabi tak azan. Menunjukkan salat raya tak ada azan. Siapa yang azan salat raya, apa hukumnya? Bid'ah. Kalau nak kira orang azan, takkan azan masuk neraka. Kau nak guna alasan tu, patutnya kena azan lah. Salat tarawih, azan tak? Kita tak azan sebab Nabi tak azan. Itu sunnah. Apa saja ibadat yang keperluannya ada di zaman Nabi, tak ada halangan untuk dilakukan, tapi Nabi tak buat, maka sunnahnya tak buat. Kita tak boleh reka ibadat sendiri. Kita lazimi satu ibadat yang ada kaifiat khusus pada waktu yang khusus, tak boleh. Tapi kalau kita ambil mana-mana ibadat yang tidak ada kaifiat khusus, kita lazimi pada waktu yang khusus, bukan kerana kita anggap ia berfadilat, tapi kerana kita nak menyusun jadual kita, yang tu tak apa. Contohnya kita ambil zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ni dia kan luas kan, lepas subuh tu zikir pagi lah, tapi kita amalkan pada pukul 8 pagi sampai 8 suku pagi kita baca azkarus sabah. Tapi kita tak melazimi kaifiat yang kita cipta, kerana kaifiat tu memang Nabi dah letak. Cuma kita letak waktu khusus, kerana waktu tu kita rasa kita nak disiplinkan diri, bukan kerana kita anggap pukul 8 tu ada fadilat. Yang tu tak apa. Yang Nabi yang tak dibenarkan dalam Islam ni, bila kita ambil satu ibadat yang Nabi tak pernah tunjuk caranya. Contoh solat raghaib, solat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Solat malam Nabi tunjuk dah. Memang sekian bulan ni setiap malam boleh. Tapi bila dia melazimi 100 rakaat, 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, sedangkan dalilnya tidak sahih, batil hadis tu, maka Imam Nawawi, saya sebut Imam Nawawi bukan saya, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i menghukum bid'ah yang buruk dan mungkar bagi perbuatan orang yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita kena ikhlas lah masalah ni. Masyarakat buat satu benda dan kita tengok tak ada asal, kita kena bagi tahulah bid'ah benda ni. Dan bila kita hukum bid'ah sesuatu amalan, kita bukan nak menerakakan orang yang buat tu. Dia bila kita sebut perbuatan ni bid'ah, oh maknanya aku masuk neraka. Dah tak, hang masuk neraka ke tak masuk neraka tu bukan urusan aku. Yang tu kembali pada Allah. Tapi perbuatan ni tidak ada asal, maka ia bid'ah. Hang mungkin hang diampun oleh Tuhan kerana hang jahil selama ni. Masyarakat kita dulu duk buat sebab dia orang berseku bagi alasan. Habis tu kalau bid'ah ni tok nenek kita dulu masuk neraka lah. Tak. Mungkin dia orang tak masuk neraka kerana dia orang jahil. Kita hari ni kita bela satu benda, sedangkan dalil dah datang pada kita, bukti dah datang,
Bukti dah datang kata bid'ah. Kita dah tahu dah bid'ah, memang puas hati bid'ah. Nak pertahan juga kerana orang dulu buat. Orang dulu mungkin masuk syurga sebab dia jahil, Allah Ta'ala ampun dia. Kita dah tahu, kita bela juga, kita masuk neraka. Tengok-tengok selisih, seorang nak masuk syurga, seorang masuk neraka. Gimana? Masuk syurga? Kita bukan sekali ke dulu salat rakaat 100 rakaat? Lebih kurang. Solat Syaban 100 rakaat lebih kurang. Kenapa orang masuk syurga, aku masuk neraka? Aku buat, aku jahil Tuhan pun. Ya hang pasal masuk neraka? Aku bela hang. Aku tak puas hati ni, aku bela hang pasal aku masuk. Dia kata aku jahil, Tuhan ampun lah. Hang siapa suruh bela, aku tak suruh pun. Tu bahaya tu. Tapi bila kita hukum bid'ah pada amalan yang sebahagian orang buat, sebenarnya tak semestinya dia yang buat tu masuk neraka, kerana banyak lagi amalan lain yang dia buat, mungkin sunnah. Banyak lagi. Apa pun kembali pada Allah lah. Allah Ta'ala lah yang akan hitung amalan dia. Kita yang menghukum bid'ah pun belum tentu kita masuk syurga. Cuma kita doa je lah. Dan tuan-tuan, antara bid'ah dengan sunnah ni, kenapa orang Melayu ni bila kita sebut tentang sunnah dia berat nak buat, bila sebut tentang bid'ah, bila kita kata bid'ah dia marah sungguh? Sepatutnya antara bid'ah dengan sunnah, orang bagi tahu yang ni sunnah, Nabi buat yang ni, patutnya kita ambil yang tu kerana tu lebih yakin. Itu confirm dah Nabi tunjuk. Yang ni ulama' kata, kita nak buat juga yang ulama' kata sedangkan tidak ada asal. Faham tak? So kita punya manhaj, kita punya pendirian tu kena bagi betul metodologi. Apa saja yang Nabi buat, yang Nabi bukan khusus untuk Nabi, itulah yang paling selamat kita ikut. Itulah yang paling selamat. Yang lain tu ulama' kata boleh, yang ulama' ni kata tak boleh, yang tu kata sunnah, yang tu kata bid'ah hasanah, yang ni kata bid'ah dalalah. Kita kata dalam masalah ni, saya pun masa tak banyak, saya buatlah yang sunnah dulu. Sebab kalau tuan-tuan buat yang sunnah dulu, tuan-tuan buka kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi, banyak sangat amalan-amalan sunnah yang Nabi buat. Tak ada masa dah tuan-tuan nak join tarikat. Tak ada masa dah. Tuan-tuan buka Imam Nawawi punya Al-Azkar, tebalnya. Setiap masa ada zikir yang Nabi tunjukkan. Nak pakai baju, nak tengok cermin, nak bersama dengan isteri pun semua ada doa yang sunnah. Tak ada masa dah tuan-tuan nak amal tarikat. Tarikat-tarikat yang mana zikir dia tak datang daripada hadis ni, tak ada masa nak buat dah. Kita buat yang sunnah dulu. Yang mana hadis sahih datang, kita buat dulu yang tu. Lepas tu bila dah habis buat yang tu, baru kita cari hadis yang dhaif ringan untuk dijadikan sebagai penguat. Yang ni tak, cari hadis palsu dulu. Kan terbalik tu. Orang duk amal hadis, nak baca hadis sahih, oh tak boleh, kita kena sekat dia ni. Yang merapu, ustaz-ustaz yang merapu ada bangku. Osman pernah turun dekat Kedah, Gunung Jerai. Gunung Jerai dia kata. Osman pernah sampai Kedah kan. Yang tu bebas berceramah, ada tauliah. Padahal orang profesional kau dengar dia bergelak. Wali berdarah putih. Yang sahabat-sahabat tu semua wali-wali dia kata, tapi tak buka hijab. Kalau buka hijab putih darahnya. Kita pun pening, tapi yang ini bebas berceramah. Orang tak kata pun mengelirukan masyarakat. Nampak masyarakat dengar, orang profesional dengar, dia kata agama macam kartun. Dulu orang profesional dia tak nak dengar agama ni, bukan sebab salah agama dah. Salah kadang-kadang sebahagian penceramah yang terlalu exaggerate cerita sampai dia orang dengar betul ke ni. Orang belajar sains, dia logik. So bila dia mengajar, ustaz cerita benda yang tak logik. Ada satu orang ustaz, dia kata, tuan-tuan minta maaf saya nak cakap, orang yang hisap rokok ni zuriat dia tak bagus. Sebab rokok bila dihisap, lepas tu rokok tu dia punya molekul-molekul masuk dalam dia punya benih dia akan membuatkan bayi tu, anak tu tak bagus. Orang belajar sains dia gelak, mana pula molekul asap boleh masuk dalam benih? Asap sampai paru je, dia tak masuk sampai ke tulang sulbi tu. Doktor dengar dia ketawa. Jadi kita nak kurangkan kebebalan ini. Maka datanglah orang yang belajar hadis, dia nak supaya orang agama itu berdisiplin dalam agama. Apa saja yang nak disandarkan pada agama mesti ada asal. Jadi sebahagian ustaz dia rasa tak selesa, sebab dia mungkin ilmu hadis dia tak apa nak kemas. Jadi selama ni dicerita tak ada orang nak bagi betul. Hari ni dicerita dia kena buat homework dulu. Nak buat homework, kuliah dia penuh. Nak buat homework, kuliah dia penuh. Hari-hari ada kuliah, bila masa nak baca buku?
Jadi itu yang menjadi masalah kita pada hari ini. Bukan perbalahan ni disebabkan oleh perbalahan ilmu, tetapi perbalahan ni disebabkan oleh hasad. Disebabkan oleh hasad sebahagian daripada kita. Minta mudah-mudahan kita dijauhkan daripada benda ni. Jadi kita dah habis masa. Okey, insya-Allah terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.